Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Nurzuliza binti Jamisa. Kami dari kelas DLH 5B, Aldi Kumpulan 1. Nama saya Wan Amir Firdaus bin Yasin, nombor metrik 1056, Muhammad Nur Haikal bin Haris 1036, Nur Humairah binti Muhammad Amizi 1034 dan Nurin Syahila binti Abdul Kadir 1045. Kami ingin membuat pembentangan tentang dokumen tender projek landscape iaitu organisasi projek dan Statement of Work SOW. Organisasi projek. Pengenalan organisasi projek. Pertama, carta organisasi ialah gambar rajah daripada organisasi sebuah syarikat, entiti atau aktiviti. Istilah ini juga digunakan untuk menamakan representasi grafik operasi yang dilakukan dalam kerangka proses industri. Kedua, carta organisasi membolehkan menganalisis struktur organisasi yang diwakili dan memenuhi peranan maklumat dengan menawarkan data mengenai ciri-ciri umum organisasi. Lagi sekali, carta organisasi boleh merangkumi nama orang yang mengarahkan setiap jabatan atau bahagian entiti untuk menjelaskan hubungan hierarki dan kecekapan semasa dengan jelas. Struktur organisasi projek. Penyelia projek Puan Siti Mas Idawati binti Mat Syarun, Ketua Projek Wan Amir Firdaus bin Yasin, Setiausaha Nur Humairah binti Muhammad Amizi, Keselamatan Nurin Syahila binti Abdul Kadir, dan sekali Pak Latan Muhammad Nur Haikal bin Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Syahila binti Abdul Kadir, metrik nombor 23 DLH 19F1045. Untuk seterusnya, peranan dan tanggungjawab ahli kumpulan projek. Untuk penyelia projek iaitu Puan Siti Mas Idawati binti Mat Syarun. Beliau mengawal dan menyemak mutu kerja serta mengawal selia kerja di tapak. Untuk ketua projek kami ialah Wan Amirul Firdaus bin Yasin. Beliau mempunyai tanggungjawab keseluruhan untuk sesuatu projek supaya permulaan perancangan, reka bentuk, pelaksanaan, semakan, kawalan dan penutupan projek tersebut berjaya. Untuk bagi bahagian peralatan, Muhammad Nur Haikal bin Haris, beliau memastikan keperluan peralatan projek mencukupi serta menyediakan dan menyemak peralatan untuk projek. Bagi setiausaha iaitu Nur Humairah binti Muhammad Harmizi, beliau menyimpan kesemua maklumat dan dokumen. Selain itu, membantu memastikan keperluan projek mencukupi. Untuk keselamatan, iaitu Nurin Syahila binti Abdul Kadir, memastikan keselamatan pekerja di tapak projek terjaga. Selain itu, memastikan setiap pekerja memakai peralatan keselamatan semasa melakukan kerja-kerja pembinaan di tapak pembinaan. Untuk seterusnya, tanggungjawab dan kuasa antara pengurus projek dan barisan pengurus. Untuk carta organisasi ini, kami menggunakan kaedah metrik. Untuk penyelia iaitu Puan Siti Mas Idawati binti Mat Syarun. Untuk bagi pengurus pereka tapak projek terbahagi pada dua, pengurus projek 1 landscape kejur dan landscape lembut. Untuk bahagian pengurus pereka tapak projek iaitu Nur Humairah. Untuk pengurus prototype bagi landscape kejur dan landscape lembut iaitu Haikal. Untuk pengurusan maklumat iaitu Wan Amirul Firdaus bagi kedua-dua pengurus projek landscape kejur dan landscape lembut. Untuk pengurusan keselamatan tapak iaitu Nurin, kedua-dua landscape kejur dan landscape lembut. Dan seterusnya pengurus editor iaitu Humairah. Dan sekali pengurus accountant iaitu Wan Amirul Firdaus. Untuk seterusnya, tanggungjawab carta organisasi. Untuk bahagian pengurus pereka tapak projek, beliau menyediakan lukisan projek tapak pembinaan. Selain itu, mengatur reka bentuk pembinaan projek. Untuk pengurusan prototype pula, merangka reka bentuk prototype penapis air yang akan diletakkan di tapak. Selain itu, mengkaji kesesuaian reka bentuk prototype penapis air. Untuk seterusnya, pengurusan maklumat. Yang pertama, beliau mengumpul dan menyemak maklumat projek. Selain itu, menyediakan dokumen-dokumen penting projek. Bagi pengurusan tapak pula, pengurusan keselamatan tapak memastikan keadaan tapak selamat untuk melakukan kerja-kerja pembinaan. Yang kedua, menyediakan peralatan keselamatan kepada pekerja. Untuk bahagian pengurusan editor, beliau meluluskan draft akhir untuk penerbitan. Selain itu, membantu dengan susun atur projek. Untuk seterusnya, untuk bahagian accountant, beliau menjaga dan mengawal aliran kewangan syarikat. Organisasi kumpulan projek dalam landscape pembangunan. Pengenalan penyata kerja SOW. Penyata kerja SOW ialah dokumen yang mengikat secara sah yang menangkap dan mentakdirkan
semua aspek pengurusan kerja projek, akan mencatat aktiviti penyampaian dan jadual waktu untuk projek itu. Ia merupakan kontrak kerja yang terperinci yang mentakrifkan terma dan syarat yang dipersetujui antara pihak dan meletakkan asas untuk rancangan projek. Antara yang perlu ada dalam penyata kerja SOW ialah objektif projek, skop kerja, tempat dan pelaksanaan masa, tarikh penting, tugasan, jadual, hantaran, ujian, penghasilan yang dijangka, terma khas, syarat dan keperluan, dan akhir sekali penutupan. Yang pertama, objektif projek. Kena pasti kesesuaian pengguna air kotor ke atas tanaman herba, menguji pH air kotor ke atas tanaman herba, menjalankan uji kaji air kotor menggunakan sistem penapis sistematik, menggunakan pakai reka bentuk sistem penapis sistematik air kotor bagi pembangunan landscape yang lestari. Yang kedua, skop kerja. Membuat pelan reka bentuk tambang bertemakan kitchen garden, membersihkan kawasan tapak pembinaan, meratakan kawasan dan pembahagian tapak pembinaan, membuat landscape kerja, membuat tempat duduk berbentuk segitiga, membuat kotak tanaman menggunakan kayu, membuat kabinet sinki, membuat penapis air yang mengandungi bahan seperti biji moringa, arang, pasir, batu kerikil dan batu halus dan kapas. Yang terakhir adalah menanam landscape lembut. Contoh landscape lembut yang kami tanam adalah Mentha avanis, Murraya koninggi, Capsicum annuum, Citrus hystrid, Pandanus amarilifolio. Yang ketiga adalah tempat dan masa pelaksanaan. Tempat Politeknik Nilai, Kompleks Pendidikan Bandar Estate. Masa pelaksanaan 26 hari bulan 9 2021 sehingga 25 hari bulan 12 2021. Yang keempat adalah tarikh penting. Projek mula dilaksanakan pada 26 hari bulan 9 2021. Projek dijangka siap pada minggu ke-13. Nombor 5, tugasan butiran lukisan. Butiran lukisan terbagi kepada dua, butiran lukisan landscape kerja dan butiran lukisan landscape lembut. Assalamualaikum, saya Humaira 1034. Seterusnya, yang keenam, cartagan. Seperti anda lihat, tidak berapa jelas, biar saya terangkan. Tujuan kami menggunakan cartagan bagi memastikan kerja kami lebih teratur dan menepati masa. Kami telah membagikan tugasan kepada 5 jenis iaitu perancangan projek, implementasi projek, pengumpulan data, pembentangan projek, penulisan laporan akhir. Di setiap tugasan ini juga dibahagikan dan mempunyai anak-anaknya dan tarikhnya yang ditetapkan. Tugas yang pertama kami lakukan adalah perancangan projek yang terbagi kepada 3 iaitu mencadang plan utama, kedua mencadang bahan binaan, ketiga cadangan perancangan projek. Ketiga tugas ini dilakukan pada akhir bulan 9 hingga ke awal bulan 10 dan tugas ini juga tidak mengambil masa begitu lama, ianya juga tamat pada awal bulan 10. Kedua, implementasi projek kerja. Tugas yang pertama kami lakukan di tapak pembinaan ialah pembersihan tapak yang mengambil masa 5 hari dan dilakukan bersama ahli kumpulan. Lalu, kami memulakan dengan menyiapkan landscape kerja seperti bangku, kabinet sinki, kotak tanaman dan batu pemijak. Seterusnya, kerja perpaipan mengambil masa dalam 3 hari. Selain itu, kerja vertigasi dengan melakukan penapis air iaitu inovasi kami di tapak pembinaan dengan mengambil masa sehari sahaja. Dan yang terakhir, kerja melakukan landscape lembut seperti menanam pokok renek dan tumbuhan penutup bumi yang dilakukan pada tarikh hari yang berbeza mengikut situasi kami di tapak pembinaan. Tugas seterusnya, pengumpulan data. Tugasan ini dilakukan dari hari pertama memulakan projek hingga hari terakhir. Tugas seterusnya juga pembentangan projek pada 27 hingga 31 hari bulan 12. Dan yang terakhir, penulisan laporan akhir. Ianya juga pada tarikh yang sama iaitu 27 hingga 31 bulan 12. Seterusnya, 7 hantaran, deliverables. Kami mempunyai 4 jenis produk iaitu penapis air, bangku, kabinet sinki dan kotak tanaman. Untuk membuat penapis air, kami menggunakan bahan seperti biji moringa, pasir, arang, batu kerikil dan kapas. Bangku pula berbentuk segitiga dan diperbuat daripada konkrit dan kayu.
Konkrit itu dihias dengan cat dan kayu pula kami shellac dengan shellac berwarna kayu sederhana gelap bagi menampakkan tema kami iaitu design kitchen garden. Seterusnya, kabinet sinki juga diperbuat daripada kayu dan konkrit. Di bahagian sinki kami menggunakan aluminium yang tahan karat. Produk terakhir, kotak tanaman yang kami buat dengan menggunakan kayu dan dishellac dengan warna terang. 8. Ujian testing. Menguji kesan kita semula air ke atas tanaman herba menggunakan sistem tapisan sistematik dengan melalui tapisan dari bahan dalam penapis air seperti diterangkan tadi. Menjadikan air yang bersih untuk diberikan kepada tumbuhan herba. Seterusnya, 9 penghasilan yang dijangka. Expected outcome. Pertama, dapat menapis segala kotoran yang terdapat dalam air kotoran dengan menggunakan penapis air. Seterusnya, menjadikan pH air kotor yang ditapis menjadi neutral. Seterusnya, tidak menyebabkan penyakit kepada tumbuhan herba setelah diberikan air kotor yang ditapis. Dan yang terakhir, dapat menjimatkan air daripada berlaku pembaziran dengan menggunakan kitas semula air. 11. Penutupan, closure. Tutup akaun, tutup drawing dan as-built in drawing. Dan yang terakhir, 10. Terma khas dan syarat keperluan, special terms condition requirement. Kos projek dengan harga $920, 75 sen, bilangan ahli kumpulan 4 orang, tema taman projek taman dapur, kitchen garden dan tempoh projek iaitu 14 minggu. Dan kesimpulannya kami dapat mengetahui tentang pengurusan dokumen tender dan skep, terutamanya berkaitan dengan organisasi projek dan penyata kerja iaitu Statement of Work, SOW, yang lebih teratur dan tersusun. Bagi organisasi projek, ia perlu disusun bagi memudahkan sebuah syarikat berfungsi dengan baik dengan pekerja-pekerja yang dibahagikan tugasan masing-masing. Selain itu, penyata kerja amat penting bagi melaksanakan sebuah projek supaya projek yang dijalankan dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Oleh itu, dengan pembelajaran ini, kami berharap dapat gunakan pada masa hadapan untuk menjadikan kami tahu akan proses pengurusan dokumen tender dan skep ini. Dan itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.